Mana? Tuan saudara. Tak apalah ni. Dah. InsyaAllah ke pengajian malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashabil izah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga hawa nafsunya akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Yang saya hormati, yang mulia Tuan Imam, suruhnya yang mulia Tuan Bilal, kemudian pengurusi surau jawatan kuasa,
sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat, Allah taala insya-Allah. Perempuan mana pergi tu? Biasa itu ramai perempuan ni. Mana hilang kan? Uzur. Serentak uzur. Ataupun ada hal masing-masing kan. InsyaAllah. Jadi malam ni kita sambung kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Qalbun Salim maksudnya hati yang sejahtera. Di muka surat 67 nombor 9 ke apa? Nombor 8. InsyaAllah kita sambung berkenaan dengan lidah ni. Dosa lidah, dosa lidah ataupun kemungkaran-kemungkaran yang lakukan oleh lidah. Yang pertama hari itu apa itu? Banyak kan? Tuan boleh lihat di belakang lah. Yang keenam khianat, 7 saksi palsu, ke-8 berita bohong, buat cerita bohong, berita bohong, buhtaan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Surah Hujurat ayat 6. Maksudnya apa tuan-tuan? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, in ja'akum fasik, jikalau datang pada kamu oleh orang fasik, binaba'in dengan berita. Orang fasik datang membawa berita, sesuatu berita, maka naklah fatabayyanu, maka naklah kita selidik dulu lah. Antusibu qauman bijahalatin, supaya kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum lain dalam keadaan kamu jahil terhadap berita itu. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, maka jadilah kamu di atas apa yang kamu lakukan itu nadimin, menyesal di atas apa yang kamu lakukan. Jadi apa-apa saja berita yang kita dapat dengar, sama ada cakap-cakap orang ataupun media massa dan sebagainya kan. Sekarang ni kan media massa banyak, internet dan sebagainya. Maka dalam konteks Islam ni tabayyun, selidiklah, periksa dulu, tengok berita tu betul ke tak betul. Dia takut nanti kita akan melabelkan seseorang itu dengan labelan yang salah. Kita buat satu benda yang orang tu kadang dia tak buat pun, tapi kita dah cop dia macam-macam lah. Kita cop dia macam-macam. Orang ni penganas, dia ni penipu, dia ni pemongal dan sebagainya. Sedangkan berita sebalik itu kita tak tahu pun. Gitu. Sebabnya fatabayyanu, naklah kamu selidik dahulu sama ada benar ataupun tidak, supaya kamu jangan menimpakan satu benda kepada satu kaum lain. Lepas kamu timpakan benda tu, kamu menyesal. Bila kita cop seorang itu, lepas tu kita menyesal pula, paksa tak cari minta maaf ke dia kan. Gitu. Baik. Jadi bersaksi palsu dan berita bohong, buhtan, ini adalah cabang daripada dusta dan ataupun bercakap bohong. Cabang lah daripada bab dusta juga. Dia masuk bab dusta juga, termasuk juga dalam bab bercakap bohong. In ja'akum fasik, datang pada kamu orang fasik. Kita tengoklah orang tu fasik atau fasik. Kalau orang fasik, kita cek dulu. Surat khabar internet, boleh tak kita katakan dia fasik? Fasik tu buat dosa lah. Orang jenis buat dosa, suka buat dosa lah, itu fasik. Okay. Surat khabar, media massa ni, boleh tak kita katakan dia fasik? Campur sebenarnya, campur. Media massa dia campur. Sebab dalam media massa tu macam-macam benda ada. Benda baik pun ada, benda tak baik pun ada. Dia campur-campur. Jadi sebaiknya kita semak lah, cek dulu kan betul ke tak betul. Baik.
Karena kita copek percaya. Apalagi kalau seandainya orang yang cerita tu pula pakai kopiah pula, lagi pula. Dia bercakap tu pakai kopiah, pakai serban pula, pakai jubah. Oh, copek pun tak percaya kan. Cepat nak percaya. Sedangkan apa cakap tu banyak yang dusta. Baik, seterusnya yang ke-9, memaki orang atau mencaci keburukan orang di hadapannya sendiri. Memaki orang atau mencaci keburukan orang di hadapannya sendiri. Daripada Sayyidina Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Shibabul mu'min fusukun wa qitaluhu kufrun." Shibabun mu'min maknanya memaki hamun lah. Memaki hamun orang mukmin adalah satu perbuatan fasik, dan membunuhnya adalah merupakan kufur. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya tanpa hak adalah satu perkara yang kufur. Sebabnya kita kena jauhkanlah perkara-perkara tadi. Jangan jika suka memaki orang, maki hamun orang dan sebagainya tanpa usul puasa. Zaman sekarang ni macam-macam kan. Orang sakit jiwa banyak zaman sekarang ni. Orang sakit jiwa banyak macam ni. Macam-macam. Tak? Kadang cakap sikit kan dia dah melenting dah. Dia cakap sikit je dah tiba-tiba naik dia punya temperature kan. Ataupun kita tak cakap cerita dia pun, bab dia pun kita cerita lain. Tiba dia naik marah dia. Pahala memang marah kan? Gitu. Kita kadang terkejut juga kan, kenapa lah dia marah? Rupanya ada something wrong lah, satu benda tak kena kat dia. Baik. Rasulullah SAW bersabda, Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakazabani. Al-mustatabani syaitanani yatahatarani yatakazabani. Kedua-dua orang memaki itu adalah seperti dua syaitan yang saling tuduh menuduh atau dusta mendusta. Orang yang suka maki-maki ini diumpamakan seperti dua syaitan yang saling tuduh menuduh antara satu sama lain dan saling dusta mendustakan di antara satu sama lain. Sebabnya kena ada adab lah. Itu sebabnya Islam ni konteks adab penting lah. Adab sama ada adab kita dengan isteri kita, anak-anak kita, suami kita, jiran kita, kawan kita, semua kena adab. Kalau orang tak ada adab ni dia main cakap lepas je, seperti dia kan. Tapi lepas tu dia lah menyesal. Sebab apa? Dah terlepas cakap. Mula-mula tu kau main lagi act dia, cakap besar. Kita lepas tu dia lah menyesal apa dia cakap tadi. Dia kata tak sepatutnya aku cakap dengan orang tu macam tu, dia kata. Dia kadang tak sedar diri apa dia cakap. Kadang syaitan menguasai pemikiran dia. Baik. Jalan tak ni? Jalan tak? Jalan. InsyaAllah. Serunya tuan-tuan, kita lihat kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah. Kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah. Ketahuilah lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Oleh itu kamu naklah sentiasa menjaganya. Oleh itu naklah kita sentiasa menjaga lidah. Lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Oleh itu naklah kamu sentiasa menjaga lidah. Tu atas lah. Yang kat bawah tu tak habis lagi tu. Nombor 9 ni kan. Sekarang masuk nombor 10 pula. Nombor 9 tu yang atas garisan atas tu dia punya syarahnya muka surat 70 104 bawah nanti. Muka surat 104 bawah. Syarah dia bawah tu. Panjang jauh lagi tu. Kita masih lagi dalam bab berkata kebinasaan lidah. Jadi Rasulullah bersabda, wa minal kaba'ir syabbatani bis-sabbati. Wa minal kaba'ir as-sabbatani bis-sabbati.
termasuk dalam dosa besar ialah membalas satu makian dengan dua makian. Membalas satu makian dengan dua makian yang lain. Ini termasuk dalam kabair, dosa-dosa besar lah. Apalagi di lidah ni pula orang kata tak bertulang kan. Lidah tak bertulang. Dia boleh cakap pun siapa saja nak cakap, dia cakap lah. Kadang-kadang dia cakap tu tak ada unsur peksa pun, main belasah aja cakap. Jadi bila dah cakap esok barulah menyesal. Dah menyesal barulah menangis. Macam tu. Sama juga kalau contohnya suami mentalak isteri. Suami mentalak isteri kan. Disebabkan marah, dia jatuhkan talak 3. Jatuhkan talak 3. Marah mana lah. Bila dia jatuh talak 3, lepas tu barulah menyesal. Dah menyesal barulah cari rumah dia balik. Bekas rumah cari balik lah. Cari balik. Dah menyesal talak 3 macam tu pula. Tak boleh bersama lah. Tak boleh rujuk pun tak boleh. Rujuk boleh, nak kahwin semula pun tak boleh. Sehinggalah bekas isteri itu berkahwin dengan lelaki lain. Sehinggalah bekas isteri itu kahwin dengan lelaki lain. Lepas tu lelaki lain tu pula menikmati sama dengan perempuan tadi. Lepas tu pun kalau diceraikan, kalau tak ceraikan tak dapat sama semula tau. Ada juga kadang-kadang si muhalil, maknanya dia mengupah seorang untuk menghalalkan benda tu. Dia dah talakkan isteri talak 3, lepas tu dilantik si muhalil. Dia upah seorang supaya kahwin dengan bekas isteri dia. Yang sini betul tu. Kau dah kahwin lepas tu kau cerai lah kata. Dapat kahwin dengan dan balik kata. Tengok-tengok tak dicorai dah. Tak corai, menangis dia orang tu. Menangis tak berlagu je kan. Baik. Ada. Melantik si muhalil ni. Muhalil lah. Orang yang menghalalkan benda tu lah. Muhalal dan muhalil. Dosa lah hukum dia. Haram. Melantik. Baik, yang ke-10. Mengejek-ngejek seorang Muslim. Merendah-rendahkan pekertinya serta mentertawakannya dengan tujuan untuk menghinanya. Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna. Kan surah Hujurat juga. Wahai orang beriman, la yashar qaumun, janganlah kamu merendah-rendahkan satu kaum, min qaumin, daripada kaum lain. Asa ayyakunu khairum minhum, mungkin ataupun boleh jadilah kaum yang dihina tu lebih baik daripada dia. Wala nisa'un min nisa'in, begitu juga perempuan, kaum perempuan jangan menghina perempuan yang lain. Asa ayakunna khairum minhunna, boleh jadi perempuan yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina, Yang kena hina tu sebenarnya lebih baik di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan yang menghina. Sebabnya janganlah kita mengejek-ngejek orang, kan, merendah-rendahkan pekerti orang, mentertawakan orang dan sebagainya. Tapi kalau seandainya orang tu kita dah tahu dah keburukan dia, memang dia ni ahli maksiat, tu lain. Memang kita tahu dia ahli maksiat, ataupun dia ni memang suka melekeh-lekehkan Islam, melekehkan agama, tak ada masalah lah kita caci dia, kan. Tapi kalau kita doakan dia dapat taufik hidayah pun lagi elok. So, siapa yang suka caci maki Islam ni? Tahu kan? Siapa nama tu? Kasim? Tak. Kasim nama bapak kan? Siti Kasim. Siti Kasim. Kan dia suka menghina Islam. Yang orang pelekehkan Islam. Sebab kadang-kadang budak ni ketawakan dia. Macam Mak Lampir kan. Rambut kan macam Mak Lampir. Mak Lampir ke Mak Lempir tanya. Lampir yang Indonesia punya filem tu lah kan.
Dulu kan ada cerita malam. Sekarang dah tak ada lagi dah. Dah keluar dah film tu. Jadi budak-budak dia ni lah, tertawakan dia lah. Kan tak? Cakap dia tu tak boleh pakai langsung dah apa cakap. Dan dia banyak menghina Islam sebenarnya. Menghina Islam, mempelakar Islam, menghina kata JAKIM, menghina Jabatan Agama, menghina mufti dan sebagainya. Apa benda yang tak hina, semua dia hina. Yang betul dia je, yang semua tak betul. Ya? Mana? Tak tahulah macam mana. Sekarang pun ada kes baru kan. Yang siapa nama ustaz dia? Yang Cina tu. Bukan Beliau ada seorang lagi tu. Wong tak apalah. Dia pun tengah saman tu. Kesi Kasim tu. Habis tengah heboh sekarang ni. Baik. Kita lihat seterusnya. Rasulullah SAW bersabda, bihasbil mri'in minasyarri ayyahkira akhahul muslim. Memadai seorang itu membuat bencana apabila dia menghina saudara Islam yang lain. Memadai seorang itu membuat satu bencana apabila dia menghina saudara Muslim yang lain. Bila dia hina Islam tu, maka kita pun terasalah. Kerana Islam ni dia macam satu binaan. Al-Islamu kal bunyan. Orang Islam ni seperti satu binaan. Jadi kalau satu orang tu dihina, kita pun terasa jugalah. Islam akhul muslim kal bunyan, seperti satu binaan. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid ijastasqa minhu udhun tana'alahu sa'idul jasad bil sahri wal humma, kata Rasulullah. Perumpamaan orang beriman itu dalam bab kasih sayang, belas kasihan, kan? Ambil perhatian di atas satu sama lain itu diumpamakan satu tubuh badan. Yang mana apabila sakit satu tubuh badan itu, maka sakit yang lain. Sakitlah yang lain. Dengan sebab demam, sakit, ataupun dengan sebab bisahri wal humma. Kerana ni kita ni macam satu binaan lah, satu tubuh. Jadi kalau sahabat kita tu dihina, dimaki, kita pun terasa juga sahabat kita, kawan kita. Saudara kita Islam seperti di Palestin ke kan? Kalau seandainya mereka tu dihina, dipelekarkan oleh Yahudi, kita pun terasa juga. Mana boleh tak terasa. Jadi memadai seorang Muslim, seorang itu buat bencana apabila dia menghina saudara Muslim yang lain. Dan janganlah kita menghina-hinakan orang lain, merendah-rendahkan orang lain. Maka besok akhirat, maka dia akan direndahkan oleh Allah Taala. Baik. Kemudian nombor 11. Nombor 11 antara perbuatan-perbuatan yang tak elok lidah lagi, antaranya melaknat orang lain. Melaknat orang lain. Ke-12, memanggil Muslim yang lain dengan sebutan wahai kafir, wahai si kafir, sedangkan orang tu tak pasti lagi kafir ke tak kafir. Menuduh seorang daripada ahli kiblat, orang Muslim, dengan tuduhan kufur atau ahli bid'ah atau fasik sebelum meneliti hakikatnya dengan betul dan yakin. Nampak? Itu tak boleh kita labelkan, tuduh seorang itu dengan kafir ke, bid'ah ke, fasik ke, sebelum kita benar-benar melihat dia melakukan kefasikan, kekufuran tersebut. Mesti kita lihat dengan mata kepala kita betul. Tak boleh kita hanya dengar cakap orang aja. Oh, ya ke? Kita pun sama lah labelkan orang tu bid'ah. Kemudian mendoakan kaum muslimin supaya ditimpa kecelakaan. Ini pun satu juga bencana lidah lagi, mendoakan kaum muslimin supaya ditimpa kecelakaan. Sepatutnya doa orang Islam ni supaya ditimpa rahmat, diberikan rahmat Allah, diberi terpelihara keselamatan diri mereka daripada bara dan juga musibah. Tak doakan kecelakaan.
Semua perbicaraan yang kotor termasuk bercakap lucah yang malu untuk didengar pun termasuklah kebinasaan lidah juga. Perbicaraan yang kotor, kan, mencarut-carut, istilah kita mencarutlah, termasuk bercakap lucah, benda-benda lucah yang malu untuk didengar. Kemudian 16, bertengkar. Ada orang suka bertengkar. Jadi kalau kita jumpa orang suka bertengkar ni, jangan dekat dia lagi ya. Dia tengah panas kan. Orang suka bertengkar, orang bertengkar ni memang kita lawan pun dia nak bertengkar juga. Kemudian membantah orang lain ketika sedang bercakap. Orang lain tengah bercakap, potong cakap dia, bantah. Ni satu tabiat tak elok lah. Biarlah dia bercakap, apalagi kalau kita dalam mesyuarat. Dalam mesyuarat kan, mesyuarat agung ke, mesyuarat surau, mesyuarat masjid kan. Seorang tengah bercakap pun janganlah dibantah. Biarlah cakap habis tu. Dia cakap habis kan, barulah kita bantah. Ni dua-dua nak bercakap. Si A nak bercakap, si B nak bercakap. Mana satu kita nak dengar? Orang yang lain pening pula. Si A cakap, si B cakap. Si A cakap, si B si potong. Kemudian si B cakap, si A pula potong. Kita yang mendengar pun pening. Lah kita pun angkat punggung, balik, cabut, balik. Biarlah dua orang tu tekak dua orang. Tapi takut-takut nanti dia kalau tekak dua orang naik apa pula dia? Naik parang lah dia dua orang tu, lebih parah je kan. Sebaik-baiknya kita redakanlah. Kalau kita boleh redakanlah, sabarlah kan. Sabar. Sabar apa dia kata? Aku dah khatam Quran dah, 10 kali khatam Quran kan. Macam tadi ada satu kat pejabat agama tadi. Ada klien tu. Kan? Tiba dia naik angin, tak apa pasal naik angin saya tak tahu. Masalah wali lah. Bukan mana kita nak menafikan dia wali. Tak ada. Dia rasa dia terasa macam kita menafikan dia sebagai wali. Tiba dia naik angin dia. Dan kita dalam kuantum tu pun kita tak cerita hal dia, aku pun cerita hal lain. Tiba dia naik angin, dia kat luar tu. Dia kata dia dah khatam banyak kali Quran kata. Saya cakap dalam hati, kalau khatam banyak Quran takkanlah pembongi kan. Tak? Kalau banyak khatam takkanlah kau tiba-tiba naik angin. Apa yang Quran tekankan kita dalam Quran? Innallaha ma'as sabirin kan? Allah Ta'ala sama dengan orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Kalau kau khatam ya tak ambil peduli ayat dalam tu pun tak guna juga. Dalam Quran tu kan kau banyak kali khatam pun tak guna. Kalau kau tak ambil tiba dalam ayat tu. Dalam ayat tu kan suruh kita banyak bersabar. Dan ayat Quran juga suruh kita menahan kemarahan. Wal qaziminal ghaiza kan. Naklah kau menahan kemarahan. Wal afina 'alan nas, memaafkan kesalahan manusia. Yang kau tiba bongi kenapa? Rasa pula dia bagi kan, bila lah. Kita tak cerita hal dia pun, cerita hal lain. Dia terasa pula. Tiba Nauzubillah min zalik lah. Jadi suka membuat permusuhan, bertengkar, membantah orang lain ketika sedang bercakap, suka membuat permusuhan. 19, menyampuk dalam perkara-perkara yang tak ada mengena dengan diri sendiri. Mana? Menyampuk dalam perkara-perkara yang tak ada kena pun dengan diri dia. Kita tak ada sebut pun, cakap pun cerita hal dia. Kita cerita hal lain. Biasalah pejabat tu macam-macam cerita, macam-macam prosedur kerja. Kan urusan kerja kita kena uruskan. Kat pejabat saya tu dia ada kaunter. Kaunter tu dia ada cermin tu, cermin tu ada lubang lah. Kan? Dia ada petugas-petugas kaunter. Macam tu. Ada masanya kadang petugas di belakang, kita penyedia di belakang, kita penyedia. Seorang mesti ada seorang penyedia. Ada masanya kadang yang kita petugas tu datang kat kita sebab ada urusan-urusan kena selesaikan. Kadang bukan urusan dengan klien tu, urusan klien dengan klien lain. Biasalah ada pejabat kan banyak.
bercampur aduk urusan tu, urusan atas, urusan bawah macam. Kadang kita tak cerita urusan dia tadi, kita cerita urusan lain. Tiba bongi kenapa? Dan kata nauzubillah min zalik. Janganlah kita ni jadi pembohongi. Ceklah dulu, tanyalah dulu. Kau datang tempat orang, kau datang pejabat agama, nak berusaha pejabat agama kan, nak minta mudahkan urusan sebab kau nak anak ni, anak kau nak kahwin, tak? Adakah kita ni melarang orang nak kahwin? Tak ada kita nak malang nak kahwin dah. Cuma di pejabat agama ada prosedur dia, peraturan-peraturannya, borang-borang yang kita kena ikut. Ikutlah borang tu. Kita pula, kita nak pastikan wali tu layak tak jadi wali. Kita kena tengok dokumen tu. Tarikh nikah mak ayah ni bila budak ni. Lepas ni budak ni lahir dia bila. Nak kena tengok tally kan tu. Cukup tak orang kata 9 bulan? Cukup tak 9 bulan usia perkahwinan mak ayah tu budak tu lahir? Ada nak tengok tally tu. Kadang yang tak faham-faham tu tiba bongi-bongi tu, faham bongi. Sebab kalau ayah itu tak layak jadi wali, tak boleh dia jadi wali. Kau nak mohon mahkamah wali hakim, dia tak layak, hilang kelayakan sebagai wali. Sebab anak tu luar nikah, tak boleh dia jadi wali dah. Dia tak faham. Bukan. Dan yang kita cek tadi dapati bahawa budak ni kalau ikut usia kahwinan mak ayah dia 8 bulan, dalam kandungan 8 bulan lebih lah, 8 bulan lebih daripada usia kandungannya mak dia tu. Lepas tu baru budak ni lahir. Maknanya dari segi bolehlah kita layaklah dia jadi wali. Ayah tu kirakan layak jadi wali walaupun tak sampai 9 bulan, tapi dah hampir-hampir 9 bulan tu bolehlah. Kita pun buat pengira jugalah. Boleh jadi wali. Macam tu. Dia tiba bongi dia. Apa dia tak nak jadi wali kau? Dia tak khatam Quran kau? Dia banyak kali khatam Quran dah dia tu. Bongi-bongi. Siapa pula nak menafikan dia khatam Quran? Tak kisahlah banyak kau nak khatam lah. Tak kisah tu. Tapi mana kau punya amalan kau, kesabaran kau? Sikit dah bagi kenapa? Kita kalau boleh nak memudahkan lagi. Kita kalau boleh nak memudahkan lagi supaya orang tu dapat berkahwin. Tapi tak adalah orang kata semudah yang disangkakan, tak adalah. Kalau mudah sangat pun, kalau macam tu selai je lah orang ni dah siap dah boleh nikah. Tak? Kalau ikut nak mudah lah, cukuplah selai dah. Banyak-banyak dah. Ni tidak borang tu, borang sarang SYB lah, khusus perkahwinan lah. Lepas tu sijil nikah mak ayah kena ada. Kan kalau mak ayah dah bercerai mesti ada sijil cerai mak ayah. Tak? Lepas tu IC dia lelaki, IC perempuan, IC wali kena ada. Kan? Kemudian wali tu kata besok waktu akan nikah wali dapat datang ke tak dapat datang. Semua benda dah kita kami tahu tu. Semua benda dah kita kami tahu. Saya SYB dah buat loh. Nak kena tahu juga. Kalau mak ayah dia dah meninggal, siapa wali? Kalau ayah dah meninggal, siapa wali dia? Jatuh pada siapa pula? Datuk kalau meninggal jatuh pada siapa pula? Abang dia. Bila abang jadi wali, nak kena ada surat beranak pula. Kan? Budak perempuan tu mesti ada surat beranak dia. Abang dia pun kena ada surat beranak dia. Tak cukup IC je tak boleh. Sebab kita nak sabitkan dia adik-beradik, mak dan ayah yang sama. Mak dan ayah dia sama. Kat situ dia tulis mak siapa, ayah siapa. Kita tengok surat beranak dia. Tengoklah abang yang lain pula, adik pula lelaki. Dia mestilah saudara lelaki seibu sebapa. Ikut turutan tu. Kalau adik-beradiknya lelaki seorang je, ada tak anak pada adik-beradik tu? Yang lelaki tu.
Tak ada. Ada tak bawah lagi? Tak ada. Baru pada pak saudara. Pak saudara urutan nombor 9. Baru melompat pada pak saudara dia. Pak saudara tak ada, anak pak saudara pula. Semua kena lelaki je. Perempuan tak boleh jadi wali. Mesti belah lelaki. Tak boleh tiba-tiba melompat wali hakim, tak boleh. Sebab ada je kadang-kadang kan, bila tanya tu, ada tak ni pak saudara ada tak? Dia nak pakai wali pak saudara. Saya tanyalah, adik-beradik lelaki ada tak? Ada. Habis tu kenapa pakai pak saudara? Adik-beradik masih ada lagi cakap. Kenapa nak kata buang pula adik-beradik? Lelaki sibuk sebab apa? Dia mesti sibuk sebab apa dulu. Tak ada sibuk sebab apa? Sebab apa? Tak ada sebab apa? Sibuk boleh? Tak boleh. Sibuk tak boleh. Mesti sebab apa? Sibuk sebab apa? Tu wali. Tak boleh seibu. Sebab perempuan dia tak boleh jadi wali. Mesti lelaki saja dalam bab menjadi wali. Faham kan? Boleh, insyaAllah. Itu tadilah selingan sikit. Kemudian Imam Al-Haddad menyimpulkan sebenarnya bencana lidah itu memang banyak sekali. Selain apa disebutkan tadi, Imam Ghazali menyebutkan 20 bencana yang disebutkan satu persatu dalam kitabnya. Kitab Ihya Ulumuddin di bawah bab kitab bencana lidah. Nampak? Mana 20 bencana kesan buruk daripada lidah. Manulah lidah ni macam tak bertulang ni kan. Lidah ni macam tak bertulang, lebih tajam daripada mata pedang. Dan banyak di kalangan Malaysia ni yang besok di akhirat besok kan bencana, ditimpa bencana kerana lidah mereka. Akhirat besok akan siapa yang lidahnya buat benda yang tak elok, maka dia akan menggunting sendirilah lidah dia. Ambil lidah, gunting tu digunting sendiri lidahnya. Dah putus lidah tu, maka disambung semula. Itulah keterusan dalam neraka. Nauzubillah. Baik, semoga Allah Ta'ala mencurahkan rahmatnya ke atas roh beliau dengan penuh keredaan. Roh beliau siapa? Imam Ghazali lah. Dan memberikan balasan yang setimpal atau dan hikmatnya kepada agama Islam dan kaum muslimin. Lihat dalam kitab An-Nasihah Ad-Diniyah, di karangan Imam Al-Haddad. An-Nasihah Ad-Diniyah ini ialah karangan Imam Al-Haddad. Dan nasihat agama dan wasiat iman. Saya tak tahu siapa yang mengarang. Kemudian 104 ni tengok ke atas tadi lah. Oleh itu kamu naklah sentiasa menjaganya. Naklah kita sentiasa menjaga lidah, mengawal lidah. Ataupun lebih baik diamlah. Lebih baik diam. Kan Nabi sebut menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik. Kalau tak boleh kata baik, diam. Dia lebih baik, lebih selamatlah diam. Lebih selamat diam daripada bercakap-cakap. Sebab kalau kita bercakap kan, lagi banyak cakap, lagi banyaklah salahnya. Baik, daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yatmam li ma baina lahyaihi. Man yatmam li ma baina lahyaini wa ma baina rijlaihi admam lahu al-jannah. Siapa yang boleh memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya, iaitu lidah, dan antara dua kakinya, itulah kemaluan, maka dia akan masuk ke dalam syurga. So, siapa yang boleh menjaga lidah dia, yang bercakap benda-benda yang kotor, kemudian kemaluannya daripada berzina, kan, maka dia akan masuk ke dalam syurga. Riwayat Imam Bukhari. Imam Habib Abdullah Al-Haddad menyebutkan, ya, lidah ialah anggota yang paling berkuasa antara anggota-anggota yang lain.
dan paling kuat untuk menarik tuannya kepada kecelakaan. Nampak? Lidah punya kerja lah. Paling kuat untuk menarik tuannya kepada kebinasaan. Sekiranya dia tidak dijaga dengan baik dan menahannya daripada melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya. Nampak? Mana ada punca yang paling besar? Lidah lah. Kalau lidah tu tu yang lidah ni tak tak bertulang kan. Dia boleh apa cakap, apa dia nak cakap dia boleh cakap. Tapi bila dah bercakap tu menyesal pula. Waktu dia marah tu dia tak menyesal. Tapi dah lama lepas tu dah reda 2-3 jam lepas tu barulah dia menyesal. Tak sepatutnya lah aku cakap pada ustaz tu macam tu kan. Tak sepatutnya aku cakap tak patutnya aku cakap kat imam macam tu. Contoh je. Dan sesiapa je lah, tak kisahlah. Jagalah lidah kita. Kecuali orang bisu memang dia tak bercakap. Tu keuntungan orang bisu ni. Orang bisu dia untung lah, dia tak bercakap apa-apa. Senyap je. Sebab memang dia tak boleh cakap. Itu juga kalau orang pekak. Orang pekak dia tak adalah dosa telinga sebab memang terpekak. Kemudian orang apa lagi? Pekak, bisu, buta. Satu lagi yang buta. Dia buta lah. Memang tak nampak apa-apa, gelap je. Jadi dosa mata memang tak adalah. Dosa mata tak ada. Dosa lidah tak ada. Dosa telinga pun tak ada. Suci dia kan, bersih kan. Macam tu. Itu keuntungan pula kalau orang OKU ni. Cuma macam kita ni, inilah kita boleh melihat kelebihan kita pula dapat melihat alam yang luas terbentang. Sehingga boleh mendengar pelbagai jenis orang cakap, lagu-lagu, nasyid-nasyid kita boleh dengar. Mulut kita boleh berbicara, berpidato, berceramah dan sebagainya untuk bagi nasihat pada orang lain. Boleh menyanyi, kan? Boleh terpekik mulut kan. Kat situ pula kelebihannya orang boleh bercakap ni berbanding orang yang tak boleh cakap. Orang tak bercakap pula kelebihan ni sudut lain lah. Kita pula orang bercakap daripada kelebihan sudut lain pula. Gitu. Baik, seterusnya lidah boleh menjadi sebab darjat seorang diangkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga boleh menyebabkan kemudaratan kepada pemiliknya. Masya-Allah. Lidah boleh menjadi sebab darjat seorang tu naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dia juga boleh menyebabkan kemudaratan pada pemilik lidah. Faham kan? Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulki laha balan yarfa'ullahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulki laha balan yahwi biha fi jahannam." Yahwi biha ila jahannam. Sesungguhnya ada hamba yang benar-benar bercakap dengan satu kalimat yang termasuk dalam redha Allah. Dia tidak menganggapnya penting. Dengan sebab satu kalimah tersebut Allah Ta'ala menaikkan beberapa derajatnya. Kan? Walaupun satu kalimah disebut je, tapi sebab kalimah tu baik, bagus pada sisi Allah, maka Allah Ta'ala naikkan derajatnya. Kemudian wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin. Dan sesungguhnya ada pula hamba benar-benar bercakap dengan satu kalimah yang termasuk kalimah itu dalam kemukaan Allah. Min sahatillah. La yulki laha balan. Yang mana dia tidak menganggap bahawa perkataan itu penting. Dengan sebab satu kalimah, maka dia terhumban dalam neraka. Dengan sebab kalimah dia ucap tadi, yang dianggap benda tu remeh lah. Remehnya. Tapi benda tu besar keburukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi mungkin contohnya dia tak redha dengan qada Allah, memaki hamba Allah. Kalimat dia kadang tak banyak pun, tapi disebabkan dia memaki hamba Allah,
Jadi Allah Ta'ala buka daripada dia. Jadi dengan satu kalimah tadi, kemungkinan besar dia terhumban dalam neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Habis. Syak dah. Dah. Okey, cukup sekadar tu perbincangan kita malam ni. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi. Tidak ada yang boleh mendorong kamu untuk terlepas pada dosa. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan, tuan-tuan? Sebelum saya tutup, ada tak? Tak ada? Tak ada? Tak ada. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa ma'lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fataya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana futu ala arifin. Allahumma yassir lana umurana Mu'atil qulubina wa abdina wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jamilna bil afiyah wassalamah wa aqikina bit taqwa wal istiqamah wa azina min mujinatin nadamah fil hali wal ma'am bi rahmatika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.